Alah, rosaklah pula ni. Patutlah pasang dah sampai 2 hari, cikgu. Saya punya kipas ni rosaklah pula, cikgu. Cikgu boleh tolong bantu untuk repair tak, cikgu? Ya ke, Aiman? Aiman tahu tak komponen mana yang rosak ni? Kalau saya tengok kipas ni, cikgu, tak ada nampak pula rosaknya, tapi adalah berasap sikit semalam ni. Okey. Aiman, kalau nak tahu, dalam kipas ni sebenarnya ada pelbagai jenis komponen. Kalau Aiman nak tahu lebih lanjut, jom cikgu terangkan selepas ini. Okey, jom, cikgu. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman dan pada hari ini kita nak mempelajari satu mata pelajaran yang cukup menarik iaitu berkaitan dengan reka bentuk dan teknologi tahun 6 iaitu berkenaan dengan kenali elemen elektromekanikal. Hari ini saya rasa macam panaslah pula. Sebab tadi kipas saya rosak. Jadi hari ini saya nak belajar dengan cikgu kita pada hari ini macam mana kita nak tahu komponen-komponen yang berada pada kipas yang rosak tadi. Tapi sebelum tu, jom kita berkenalan dengan guru kita terlebih dahulu. Kita saksikan profil guru kita. Baiklah, pada hari ini kita bersama dengan Cikgu Muhammad Khairul Nasrul Zainuddin daripada SK Putrajaya Pesin 82, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah. Aiman, apa khabar? Saya pun baik, Cikgu. Tapi tak berapa nak baik sangat, Cikgu. Sebab kipas saya rosak tadi, Cikgu. Okey. Jadi hari ini Cikgu kena tolong saya untuk ajar macam mana komponen yang ada dalam kipas tadi. Boleh, Cikgu? Boleh, baik, Aiman. Dan seterusnya kita ada juga guru yang bersama dengan kita pada hari ini, juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Zahratul Azma Muhammad Kamal daripada SK Taman Bunga Raya 1 Rawang Selangor. Cikgu, apa khabar, Cikgu? Nampak manis je, Cikgu. Dekat tepi sana. Baik. Jadi pada hari ini, Cikgu, berkaitan dengan kita punya lakonan tadi, apa kaitannya dengan topik pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu? Okey, baik Aiman. Okey, untuk hari ini kita akan belajar reka bentuk dan teknologi untuk tahun 6 dalam unit 1 iaitu kenali elemen elektromekanikal. Sebelum cikgu teruskan, cikgu akan beritahu ataupun beritahu Aiman mengenai apa itu standard pelajaran yang kita akan capai pada hari ini. Silakan, cikgu. Jadi untuk hari ini kita akan hanya sentuh 2 sahaja. Okey. 5.2.1 iaitu menyatakan elemen elektromekanikal dan yang kedua 5.2.2 iaitu menerangkan elemen elektromekanikal. Jadi kita akan sentuh 2 perkara ini sahaja. Okey. Baik, cikgu. Okey, tapi jadi saya confuse tadi, cikgu. Elektromekanikal tu, cikgu. Ya, nanti yang ini cikgu akan terangkan. Okey, jadi untuk murid-murid di rumah, murid akan mencapai dapat menyatakan elemen elektromekanikal, itu yang pertama. Okey, yang kedua, dapat menerangkan bagaimana elemen elektromekanikal itu berfungsi. Okey, dan yang ketiga iaitu menyatakan komponen elektromekanikal dan fungsinya. Itu yang 3 perkara yang murid di rumah yang akan dapat. Okey, seterusnya Aiman. Ya, cikgu. Kalau Aiman tengok pada perkataan elektromekanikal tu, apa yang Aiman faham? Elek tu macam elektrik, cikgu. Okey, lagi. Mekanikal ni macam barang-barang yang orang kata mesin basuh ke kipas sebagainya. Tapi bila digabungkan tu saya jadi tak faham lah, cikgu, apa maksudnya. Alright. Tak apa Aiman, cikgu bantu dan cikgu akan bantu murid-murid yang di rumah. Okey, apa itu elemen elektromekanikal? Okey, elemen elektromekanikal ni ialah gabungan. Okey, 3 komponen. Okey, gabungan 3 komponen iaitu komponen yang pertama. Okey, cikgu ada sediakan dia punya penerangan. Komponen yang pertama iaitu komponen elektrik. Okey. Yang kedua iaitu komponen elektronik. Okey, dan yang ketiga
iaitu komponen mekanikal. Jadi bila digabungkan ketiga-tiga komponen ini, ia akan menjadi elemen elektromekanikal. Okey, Aiman dapat? Bila Dapat, kita gabungkan ketiga-tiga perkara ini, ketiga komponen ini, dia akan menjadi elemen elektromekanikal. Baiklah. Okey. Alright. Boleh, cikgu? Okey, cikgu teruskan lagi. Dipersilakan. Alright. Okey, Aiman. Jadi untuk lebih memudahkan Aiman faham apa itu elektromekanikal, cikgu dah sediakan satu cara bagaimana kita nak senang ingat. Oh. Sebab kadang-kadang bila cikgu tanya, kadang-kadang dia teringat, rupanya tidak. Tapi cikgu dah sediakan macam mana kita nak ingat, iaitu yang ini. Okey, cikgu dah agihkan setiap bahagian perkataan tadi itu mengikut dia punya bahagianlah. Ada bahagian. Okey, dalam kotak merah ni kita ingat elek. Elek tu membawa maksud komponen elektrik. Ini nak bagi mudah ingat apa yang ada dalam elemen elektromekanikal ni. Okey. Elek iaitu membawa komponen elektrik. Okey, yang kedua, yang dalam kotak biru ni apa tu? Kita baca dari depan. Elektro. Jadi kita ada dua komponen tadi. Komponen yang kedua iaitu komponen elektronik. Jadi kita ambil elek yang depan ni dan tro kita jadi gabungkan untuk jadi dua perkataan lah. Okey, dan akhir sekali, ini paling mudah sekali lah. Mekanikal, iaitu membawa komponen mekanikal. Jadi bila kita gabungkan ke semua ni, elemen elektromekanikal, kita dah secara automatik kita dah tahu dah. Okey, yang depan ni elektrik, yang kedua ni elektronik, yang ketiga ni mekanikal. Jadi ketiga-tiga ni secara ni kita dah tahu dah apa isi dalam elemen elektromekanikal. Sampai sini, Aiman. Maknanya dekat sini kita dah boleh faham tiga komponen yang ada, cikgu. Tapi bila kita sebut tentang elektromekanikal ni, cikgu, ada ke benda-benda ni dekat rumah kita, cikgu? Okey, bagus. Soalan yang bagus. Okey, jadi kat sini elemen elektromekanikal ni sebenarnya di rumah ada banyak perkakasan yang digunakan. Sebagai contoh, kalau di bandar, kebanyakan rumah dah menggunakan pagar automatik. Di mana daripada luar rumah dia tekan sahaja dan pagar tu akan terbuka. Ini bahagian luar rumah. Okay. Contoh kalau dia nak tutup, dia tekan butang alat kawalan jauh dia tutup. Macam Aiman pegang tadi itulah. Macam ni kipas lupa ni. nak on kipas. Okey. Jadi itulah. Itu yang ada kena-mengena dengan elemen elektromekanikal. Jadi perkakasan-perkakasan seperti itu menggunakan komponen-komponen yang terdapat dalam elemen elektromekanikal tu. Okey, selain pada tu, saya pada cikgu bagi contoh pagar tadi. Dalam pengetahuan Aiman, apa lagi perkakasan yang menggunakan elemen elektromekanikal tu? Macam kipas saya yang rosak tadi tu pun sama juga ke, cikgu? Ya, betul. Okey, kipas yang Aiman bawa tadi tu adalah salah satu contohlah. Sebab apa dikategorikan sebagai perkakasan yang menggunakan elemen elektromekanikal? Kerana ia ada gabungan elektrik. Yang kedua apa? Elektromekanikal, elektrik, elektronik dan juga mekanikal. Yang tadi elektrik dia dapat punca kuasa. Yang elektronik daripada alat kawalan jauh. Dan yang ketiga mekanikal tadi tu apa? Mekanikal tu ialah daripada motor kipas tu. Motor kipas tu. Itu secara amnya lah. Okey. Jadi Aiman, sebelum tu kita dah kenal ada dua lah contoh. Jadi hari ini cikgu akan tambah lagi contoh perkakasan yang akan kita kenal yang ada menggunakan elemen elektromekanikal. Okey, yang pertama. Okey. Apa tu, Aiman? Yang pertama ni saya tahu, cikgu. Ini mak saya selalu basuh baju dekat situ. Iaitu mesin basuh. Yang kedua, ketuha. Okey, kenapa kita cakap ketuha ni ada menggunakan elemen elektromekanikal? Sebab apa? Sebab apa cikgu kelaskan ketuha ni sebagai perkakasan yang menggunakan elemen elektromekanikal? Ketuha ni bukan dia untuk memanaskan ke, cikgu? Ya, Dia bukan pusing. Ya, kalau kita perasan, ketuha bahagian dalam tu dia akan memusingkan makanan tu. Untuk memanaskan. Perasan? Betul, cikgu. Bila kita tekan untuk panas dan bahagian makanan yang kita letak di atas pinggan tu dia akan berpusing. Jadi kat situ komponen mekanikal diguna pakai.
Okay, dan akhir sekali ialah penyudut hampagas robotik. Yang ini kita sedia maklumlah. Selalu kita penyudut hampagas, kita sebagai manusia kita yang menggerakkan benda tu. Okey, tetapi untuk penyudut hampagas robotik ni kita hanya tetapkan dan dia bergerak sendiri. Oh, maknanya dekat rumah kita pun banyak juga. Dekat rumah orang kata contoh elektromekanikal dan banyak lagi yang akan cikgu kongsikan perkara yang menarik pada hari ini, tapi kita berehat seketika cikgu. Yes. Baik, para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Mas Sufian Azman di Didik TV KPM. Pada hari ini kita nak mempelajari mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 6, iaitu hari ini kita nak kenali elemen elektromekanikal. Tadi kita dah cerita satu persatu berkaitan dengan maksud dia dan sebagainya, tapi kita nak tahu juga macam mana dia berfungsi, ya. Baiklah, mungkin cikgu boleh terangkan kepada kita dan juga murid-murid kita di rumah sana. Silakan cikgu. Okey Aiman, terima kasih. Okey, jadi macam ini Aiman. Sebelum kita mulakan kita punya sesi, okey, cikgu akan memilih satu perkakasan yang menggunakan sepenuhnya komponen elemen elektromekanikal. Okey, perkakasan yang menggunakan elemen elektromekanikal untuk berfungsi. Jadi untuk hari ini cikgu akan pilih mesin basuh sebab mesin basuh. Ya, sebab mesin basuh ni hampir ke semua rumah ada. Jadi kita menggunakan pengetahuan yang sedia ada untuk kita mengaplikasikanlah ilmu elemen elektromekanikal ni. Okey. Jadi dekat sini Aiman, cikgu dah sediakan satu keratan rentas mesin basuh. Okey, maksud keratan rentas ni ialah cikgu dah ubah gambar mesin basuh ni yang kita nampak di bahagian dalam. Oh, dalam dia? Di bahagian dalam mesin basuh ni. Okey, jadi Aiman, apa yang Aiman nampak pada mesin basuh ni? Komponen yang Aiman boleh kelaskanlah secara mudah. Cikgu nak uji pengetahuan sedia ada Aiman sahaja. Okey, nombor satu salah sekali. betul, itu tak ada masalah. Kalau salah cikgu betulkan, ya? Ya, betul. Alright. Yang pertama sekali cikgu, yang atas sekali itu plug cikgu. Oh, yang ini. Okey, bagus. Okey, betul. Okey. Okey, tak apalah. Okey, ini pun dah kira bagus dah sebab Aiman dah dapat kenal pasti satu komponen. Oh. Okey, jadi dekat sini cikgu akan tambah lagi 6 lagi komponen asas yang membolehkan mesin basuh ni berfungsi. Okey. Jadi yang pertama, tadi Aiman dah cakap plug untuk mesin basuh ni. Jadi cikgu dah kelaskan plug, ini kita panggil plug 3 pin. Oh, plug 3 pin. Ya, sebab dia ada 3 pin. Okey, di Malaysia lah kita guna 3 pin. Okey. Kita tampal di sini. Ini pengkelasan supaya Aiman faham dan tahu di mana kedudukannya. Tapi ingat, cikgu akan uji Aiman pada akhir sesi ni. Oh, kena tengok betul-betul ni. Okey. Alright. Jadi yang ini cikgu akan letak plug 3 pin. Okey, seterusnya. Okey. Seterusnya cikgu akan kelaskan iaitu di bahagian atas kita panggil yang ini ialah panel kawalan. Panel kawalan. Apa fungsi tu semua? Kejap lagi cikgu akan terangkan. Cikgu Nanti akan kelaskan terlebih dahulu. Yang ini ialah panel kawalan yang bahagian atas ni. Okey. Bahagian atas cikgu akan tampal panel kawalan. Okey, seterusnya kita dah tahu plug 3 pin, kita dah tahu kedudukan panel kawalan, kita ke bahagian motor. Ini tak ikut turutan tau, tapi tak apa. Kejap lagi kita akan belajar satu persatu. Satu persatu. Okey. Kita akan kenal pasti di mana kedudukan motor. Okey, motor selalunya dia berada di bahagian bawah. Oh, okey. Jadi dalam gambar rajah ni motornya di bahagian bawah yang inilah. Okey, cikgu akan lekatkan di bahagian bawah motor. Cikgu harap murid-murid di rumah pun dapat ikut sama-sama kita
belajar dan kenal pasti kedudukan di mana setiap komponen ni. Okey? Aiman Baik. dapat? Dapat, Pin, cikgu. plug, panel kawalan dan motor. Motor. Okey, seterusnya kita akan ke bahagian seterusnya, iaitu komponen yang dinamakan tali sawat. Okey. Aiman, cuba Aiman teka di mana bahagian tali sawat tu. Cikgu ada sediakan satu contoh Okey, baik, mesin cikgu. basuh. Aiman tunjuk dekat cikgu dekat mana, cikgu akan tolong tampalkan. Okey, kalau kita tengok kat sini cikgu, macam tali motor ni dia mesti duduk kat bawah ni juga cikgu. Ya, tali sawat tu berbentuk macam tali di bahagian bawah ni. Okey. Okey, betul. Okey. Jadi kat sini Aiman dah secara automatik Cik Aiman tahulah ni. Okey, seterusnya. Okey, terima kasih Aiman. Baik, cikgu. Okey, seterusnya kita dah kenal pasti kedudukan tali sawat, kemudian kita kenal pasti pula kedudukan. Okey, ni namanya komponennya nama ialah takal. Oh. Takal. Pertama kali dengar betul? Betul, Takal. cikgu. Okey, takal ni kedudukannya di sini, di atas tali sawat ni. Ni. Ni ialah bahagian takal. Okey, bahagian takal. Okey, jadi cikgu tampal atas dia. Okey. Seterusnya cikgu tambah. Ini ialah tambahanlah. Sebab kadang-kadang bila cikgu cakap drum dan murid di rumah akan bayangkan drum yang macam mana, yang muzik tu. Tapi sebenarnya dalam mesin basuh ada bahagian yang dipanggil drum. Yang inilah. Yang ini bahagian drum ni ialah bahagian tempat kita meletakkan Baju. pakaian. Ya, pakaian yang hendak dibasuh lah. Okey, ini drum. Okey, selesai. Dan akhir sekali. Okey, yang ini sensor keseimbangan drum. Okey. Jadi kat sini kita akan letakkan sensor ni. Okey, ini rumit sikit sebab sensor ni dia kecil saja di bahagian bawah ni. Yang ini. Yang ini dipanggil bahagian sensor keseimbangan drum. Jadi cikgu akan tampal di sini. Okey, setakat ni Aiman. Aiman dapat ikut penerangan yang cikgu berikan satu persatu mengenai setiap komponen ini. Jelas cikgu, sangat jelas. Okey. Satu persatu komponen yang ada dekat mesin basuh. Cuma cikgu, saya tak tahulah apa fungsi-fungsi untuk menggerakkan mesin ini cikgu. Okey, tak apa Aiman. Okey, jadi kita dah tahu setiap bahagian di dalam mesin basuh untuk dia berfungsi mengikut tugas dia. Sebab mesin basuh dia ada banyak tugas. Betul. Ada basuh, ada kering, dan pelbagai lagi. Okey. Jadi kat sini kita dah selesai. Okey, Aiman. Okey. Cikgu nak uji Aiman sikit Oh, boleh cikgu. Okey. Di bahagian bawah, kita selalu letak komponen apa? Di bahagian bawah biasanya kita akan letak komponen motor. Bahagian bawah motor. Selain pada motor Aiman. Daripada motor kita ada juga tali sawat. Okey, betul. Di bahagian bawah kita ada motor dan tali sawat. Okey. Motor ni kita boleh sebut sebagai jantung kepada mesin basuh juga cikgu. Kalau ya. rosak, nak kering, nak basuh dah tak boleh. Okey. Baik cikgu. Jadi seterusnya, yang ini ialah perkara yang paling penting sekali Aiman. Okey. Okey, sebab kita dah tahu dah komponen, tapi kita tak dapat nak kelaskan lagi. Komponen tu, adakah komponen ni ialah komponen elektrik? Adakah komponen ini ada komponen mekanikal dan sebagainya. Jadi, untuk penerangan yang seterusnya, cikgu akan agihkan setiap komponen ke dalam komponen-komponen yang kita sebut tadilah, yang membawa elemen elektromekanikal tu. Ada 3 tadi tu. Ada 3 tadi. Okey, yang pertama. Kita mulakan dengan motor. Okey, kalau motor ni kita kelaskan dia sebagai komponen elektrik. Elektrik. Bagus. Jadi cikgu akan tampal motor di bahagian komponen elektrik. Okey. Seterusnya kita bagi bahagian yang ini. Cikgu random je. Cikgu ni je. Rawak je. Okey, baik. Okey. Tali sawat. Tali sawat ni dia tak ada melibatkan elektrik. Ya. Jadi mungkin dia mechanical. Yes. Betul cikgu? Okey, jadi tali sawat kita kategorikan sebagai komponen mekanikal. Mechanical. Okey, tampal di bahagian bawah. Okey, seterusnya kita masuk lagi satu. Yang ini. Okey. Apa nama? Takal ni pun sama juga. Dia bukan elektrik. Jadi dia mechanical cikgu. Okey, jadi takal pun kita kategorikan sebagai komponen mekanikal. Okey, jadi kita akan tampal di bahagian bawah.
Okey, seterusnya. Ni susah sikit man. Oh. Wah, panjang. Yang ini. Yang ni saya rasa sensor keseimbangan drum. drum. Komponen Sensor, elektronik sensor. lah cikgu. Sebab dia sensor, jadi dia mesti elektronik. Yes, ini ialah kategori komponen elektronik. Jadi kat sinilah. Okey, cikgu tampal sini. Okey, seterusnya kita akan ke bahagian yang ini. Okey, lagi sikit man. Okey, yang ini. Ini elektronik cikgu. Yang ini elektronik. Apa nama ni? Panel kawalan. Panel kawalan. Panel kawalan ni kat bahagian mana tadi? Panel kawalan dekat atas dia cikgu. Ya, betul. Panel kawalan ialah di bahagian atas sekali. Okey, ini ialah untuk panel kawalan. Okey, panel kawalan ialah tadi Aiman cakap dia elektronik. Elektronik, betul Aiman. Okey, seterusnya. Okey. Tadi cikgu cakap ada 6 kan? Jadi ada lagi satu. Sorry. Okey. Plug 3 pin. Okey, ini kita tahulah. Plug tadi tu mesti ada berkena-mengena dengan elektrik. Okey. Sorry, tertinggal. Okey, jadi kita dah lengkapkan kita punya elemen setiap komponen tu. Okey, Aiman, setakat ni dengan pembahagian ataupun perkelasan ini, Aiman ada soalan tak? Saya ada soalan lah cikgu. Okey. Kadang-kadang saya confuse dekat komponen elektronik ni. Saya ingat nampak macam nak dekat sama dengan elektrik. Ya. Jadi macam mana kita nak bezakan cikgu? Okey, cara kita nak bezakan tu nanti. Selepas ni cikgu akan terangkan. Okey, Soal kita baik. ada nak terang ni tu. Okey, jadi cikgu akan simpan dulu soalan Aiman. Kita akan masuk ke penerangan yang seterusnya. Baik cikgu. Okey Aiman. Aiman tak rasa pelik ke? Apa kaitan ketiga-tiga komponen ni? Apa kaitannya cikgu? Okey, jadi cikgu akan terangkan. Kita ambil satu situasi mesin basuh. Bagaimana mesin basuh ni dia berfungsi menggunakan ketiga-tiga komponen ni. Okey, Aiman dah sedia? Dah Cikgu sedia, nak tukar cikgu. ni. Cikgu nak tukar bahagian untuk kita mengenal bagaimana setiap komponen ini berfungsi dalam mesin basuh. Okey. Okey, jadi Aiman, kita pilih satu situasi. Satu situasi. Okey, situasinya ialah cikgu pilih apabila mengaktifkan tetapan spin untuk mengeringkan pakaian pada mesin basuh. Tapi sebenarnya untuk langkah-langkah ni setiap mesin basuh dia berbeza. Okey. Jadi untuk yang cikgu punya, yang inilah cikgu ada 7 langkah. Okey. Macam mana kita nak kaitkan dengan komponen tadi tu Okey, jadi Aiman tumpukan perhatian. Baik cikgu. Okey, yang pertama, bekalan kuasa elektrik disambungkan ke mesin basuh melalui plug 3 pin. Plug 3 pin dikategorikan sebagai komponen Elektrik. Okey, bagus. Okey. Dapat dah? Sikit Dapat lagi. dah cikgu, sikit lagi. Okey, langkah yang kedua, tekan butang on pada panel kawalan, mesin basuh berada dalam keadaan sedia. Jadi kat sini pun ada komponen yang kita gunakan, itu komponen apa? Panel kawalan. Panel kawalan dikategorikan komponen Elektronik. Elektronik. Ya. Okey. Saya confuse lah cikgu. Alright. Okey, selesai. Okey. Kita dah guna 2 dah. Baik. Tadi kita dah guna elektrik, kita guna elektronik. Okey, seterusnya nama langkah 3, tekan butang spin untuk proses mengeringkan pakaian. Yang ini kita tak ada gunakan komponen ataupun elemen elektromekanikal. Okey, langkah yang keempat, tekan butang start. Okey. Panel kawalan menghantar arahan kepada motor dan sensor keseimbangan drum. Jadi kat sini dia langkah yang ini dia ada menggunakan 2 komponen. Betul? Betul. 2 komponen, iaitu komponen yang pertama kita menggunakan komponen elektronik. Yang kedua kita menggunakan komponen elektrik. Secara tak langsung cara kita nak menggunakan mesin basuh ni kita dah menggunakan prinsip elemen elektromekanikal tu sendiri. Okey, seterusnya langkah yang ke-5. Betul? Betul. Okey, motor memusingkan takal yang dihubungkan dengan tali sawat. Okey, takal akan memusingkan drum pada kelajuan tinggi untuk mengeringkan pakaian. Jadi kat sini kita dah menggunakan komponen apa? Takal dan tali sawat tu. Komponen mekanikal. Ya, jadi kat sini kita dah menggunakan komponen mekanikal. Jadi langkah yang kelima ni kita dah menggunakan sepenuhnya elemen elektromekanikal untuk membuatkan
perkakasan yang kita pilih ni ialah mesin basuh untuk berfungsi. Baik. Okey, langkah yang keenam, sensor keseimbangan drum akan menghentikan putaran drum sekiranya putaran drum tidak seimbang. Nampak? Sensor ni dia menggunakan dia punya fungsi untuk menyeimbangkanlah ataupun dia hentikanlah kalau dah tak seimbang. Dan langkah yang terakhir, langkah 7, drum akan berhenti berputar mengikut masa yang telah ditetapkan. Sekiranya drum tu seimbang, dia tidak akan berhenti dan akan berhenti sehingga masa yang telah ditetapkan. Okey. Alright. Baik, cikgu. Aiman. Ya. 1 sampai langkah 7 Ya. dah selesai. Dah Jadi selesai. kita dah tahu dah elemen elektromekanikal tu ada dalam fungsi untuk menggunakan mesin basuh ni. Okey Aiman. Baik, cikgu. Dah faham semua? Sebab biasa kalau dekat rumah cikgu, saya tekan butang on, tekan start je. Dia Okey. berfungsi terus. Okey, jadi hari ni Aiman dapat ilmu baru dan murid-murid di rumah dapat ilmu baru di mana setiap fungsi yang kita pilih dalam mesin basuh tu ada kena mengena dengan elemen elektromekanikal. Okey. Baik, Aiman. cikgu. Last. Cikgu nak bagi markah kat Aiman ni. Baiklah. Nak ujilah. Okey, jadi dekat depan Aiman, cikgu ada sediakan satu latihan pengukuhan di mana cikgu nak Aiman kelaskan setiap bahagian. Cikgu nak Aiman kelaskan 4 lah. Okey, boleh, kelaskan 4 daripada bahagian atas, Aiman tampal di atas papan tu. Okey, jadi kita pilih yang pertama apa Aiman? Plug 3 pin. Plug 3 pin dekat bahagian mana? Dekat atas ni cikgu. Okey, kita pilih 4 je. Baik, plug dan 3 yang pin. kedua, panel kawalan. Okey, panel kawalan di bahagian atas ni. Bagus, Aiman ni patut. Okey. Dan yang ketiga ni kita ada tali sawat cikgu. Betul? Tali sawat di bahagian bawah ni cikgu. Ya, yang warna hitam tu kan? Wayar hitam tu. Okey. Dan yang keempat kita ada takal. Takal ni dia yang berpusing tu lah cikgu ya. Betul. Kejap lagi cikgu akan huraikan lagi. Okey, baik. Takal. Dan cukup 4 cikgu. Cukup 4. Jadi cikgu tengok dulu. Betul tak Aiman? Betul ke cikgu? Okey, 1, 2, 3, 4. Bagus Aiman. 4 bintang cikgu bagi pada Aiman. Terima kasih cikgu. Okey. Jadi murid-murid dekat rumah sana pun boleh juga buat dekat rumah sana, betul cikgu? Betul. Dia tandakan ataupun ajar mak dia. Betul. mak tahu tak kat dalam ni yang memusingkan mesin basuh ni adalah takal. Okey, baik. Jadi cikgu, kita nak berehat seketika. Sementara nak pergi ke mesin basuh tu, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Pada hari ini kita dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 6. Rupanya banyak perkakas elektromekanikal dekat rumah kita, betul cikgu? Ya. Dan selepas ini cikgu, apakah yang akan cikgu kongsikan bersama dengan murid-murid di rumah sana? Okey, baik. Terima kasih Aiman. Okey, jadi tadi kita dah mengetahui dan belajar setiap bahagian di mana komponen elektrik di mana, apa komponen elektronik itu apa dan komponen mekanikal itu apa. Jadi hari ini cikgu akan terangkan lebih lanjut mengenai setiap komponen tu. Tadi kita ada plug 3 pin dan sebagainya lah. Jadi kita tak tahu plug 3 pin ni apa. Apa fungsi dia, apa benda-benda tu kan. Jadi cikgu akan terangkan satu per satu. Jadi cikgu dah sediakan bahan untuk kita sama-sama lihat apa itu plug 3 pin. Ya. Okey, yang pertama, apa itu plug 3 pin? Iaitu plug 3 pin terdiri daripada 3 tamatan, iaitu hidup, neutral dan bumi. Okey? Alright. Jadi yang inilah plug 3 pin. Jadi ini ialah plug 3 pin dan ini ialah fungsinya. Okey? Cuba Aiman baca fungsi plug 3 pin. Fungsi plug 3 pin. Plug 3 pin menyambungkan perkakasan elektrik kepada bekalan kuasa elektrik
Kebanyakan perkakasan elektrik di rumah menggunakan plug 3 pin. Ya, betul. Dekat rumah, kebanyakannya perkakasan elektrik pasti akan gunakan plug 3 pin untuk dihidupkan. Okey, seterusnya, yang ini untuk komponen elektrik yang pertama. Okey, komponen yang kedua dalam komponen elektrik ialah motor. Okey, apa tu motor? Motor ialah bahan yang menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik untuk menghasilkan pergerakan. Daripada elektrik dia pergi kepada tenaga kinetik. Yang ini murid dah belajar dalam mata pelajaran sains. Jadi macam mana nak elektrik nak tukar kinetik, murid dah tahu. Okey, jadi ini ialah motor. Motor kita kelaskan dalam komponen elektrik. Okey, Aiman bantu cikgu lagi sekali. Baik, cikgu, boleh. Apa fungsi motor? Motor akan dihubungkan dengan komponen mekanikal lain, contohnya takal dan tali sawat untuk memusingkan drum mesin basuh. Ya, okey, motor ni fungsi dia akan gabung dengan komponen yang lain. Seperti Aiman cakap tadi, iaitu yang pertama tadi tali sawat, tali sawat dia akan gabungkan dengan takal. Jadi motor akan berfungsi dengan itulah. Benda dua tu. Jadi bahagian plug 3 pin dan motor selesai. Jadi kita dah tahu dah apa tu plug 3 pin, apa itu motor, apa fungsi plug 3 pin, apa fungsi motor. Okey, seterusnya. Ini dah mahir? Dah mahir, cikgu. Sebab apa cikgu cakap dah mahir? Sebab selepas ini sama juga macam tadi, cikgu akan uji Aiman pada akhir sesi ni. Kena tengok betul-betul ni. Sebab yang ini dia banyak maklumat, jadi Aiman kena tumpukan perhatian sepenuhnya. Baik, cikgu. Okey, seterusnya cikgu akan sentuh ke bahagian komponen elektronik. Dalam komponen elektronik tadi ada dua dalam mesin basuh. Apa tu? Yang pertama kita ada panel kawalan dan juga sensor, cikgu. Panel kawalan dan sensor. Jadi cikgu akan terangkan dulu apa itu panel kawalan. Okey, panel kawalan dia terdiri daripada papan litar yang dipasang dengan komponen-komponen elektronik kepada mikro pengawal. Okey, dalam panel kawalan ni fungsi dia hanya menerima arahan. Kita nak bagi arahan apa yang kita nak buat. Macam tadi dalam mesin basuh tadi kita tekan pada panel kawalan, kita nak mesin basuh tu berpusinglah untuk keringkan. Betul? Jadi dekat panel kawalan itulah kita bagi arahan. Kita tak boleh macam ni. Mesin basuh, tolong keringkan pakaian. Kita tak boleh. Jadi panel kawalan lah yang akan bantu beri untuk arahan kepada komponen-komponen yang lain. Baik, betul tak? Tak ada lagi kan? Tak ada lagi yang boleh. Mesin basuh. Okey. Jadi apa fungsi panel kawalan ni? Aiman boleh bantu cikgu lagi sekali? Baik, cikgu. Panel kawalan mengawal keseluruhan sistem elektromekanikal. Contohnya mengawal kelajuan putaran drum mesin basuh. Okey, jadi kat situ fungsi dia kita dah tahu dah. Sebenarnya dekat panel kawalan ni dia ada banyak fungsi. Tapi tadi cikgu pilih satu je lah. Okey, yang seterusnya ialah komponen dalam elektronik ni ialah sensor. Okey, sensor ni apa? Sensor ialah peranti yang dapat mengesan perubahan persekitaran seperti cahaya, haba, tekanan, kelembapan dan sebagainya. Okey, jadi sensor ni dia banyak digunakan dalam perkakasan elektrik. Sebab sensor ni pada manusia dia tak mampu untuk buat selama 24 jam. Tapi sensor dia sebab dia bahan yang boleh kita kawal, jadi dia boleh digunakan sepanjang masa. Okey, sensor. Jadi kat sini cikgu pilih hanya satu sensor saja, iaitu sensor apa, Aiman? Sensor imbangi berat drum tu. Betul, cikgu? Okey, sensor keseimbangan drum. Okey, apa fungsi dia, Aiman? Boleh baca? Fungsinya sensor akan mengesan perubahan dan menghantar isyarat elektrik kepada panel kawalan untuk tindakan selanjutnya. Contohnya apabila sensor mengesan ketidakstabilan putaran dan mesin basuh drum tersebut akan berhenti berputar. Ya, macam tadi langkah yang ke-6. Kalau kita lihat tadi turutannya langkah yang ke-6, sekiranya sensor mengesan drum tidak seimbang, sensor akan menghantar arahan pada panel kawalan untuk apa? Untuk berhentikan. Berhentikan apa? Hentikan drum tadi. Berhentikan drum tu sambungkan dengan apa?
Dengan motor? Ya, bagus. Okey. Tepat sekali. Jadi drum, tali sawat, motor ada kena-mengena dengan panel kawalan. Jadi bila sensor tu kenal pasti tidak seimbang, sensor hantar arahan pada panel kawalan hantar arahan kepada motor. Sebab tu mak kita marah letak baju penuh-penuh dalam mesin basuh. Ya. Dia tak ada. Yang itu cikgu. alarm dulu yang dulu. Oh. Macam mana? Macam saya cerita tadi lah. Saya cerita tadi lah. Suruh putarkan mesin kan. Ni kalau dulu-dulu Aiman, kenapa letak baju banyak-banyak dalam ni? Jadi itu alarm dulu. Okey. Seterusnya kita dah kenal pasti dua komponen tadi. Baik. Komponen elektrik dan elektronik. Okey, seterusnya yang akhir sekali. Aiman, tumpukan perhatian sebab Baik, cikgu. kejap lagi Aiman kena jawab. Alamak. Okey. Okey, cikgu. Alright, seterusnya ialah ada dua juga. Ada dua juga, iaitu yang pertama takal. Okey, takal. Apa tu takal? Okey, apa tu takal? Takal ialah roda yang mempunyai alur rim yang sesuai dipasang dengan tali atau rantai padanya. Tu takal. Okey, ini ialah takal. Bentuknya macam, kalau kita lihat kat situ bentuknya macam roda, tapi dekat tengah-tengah roda tu dia ada macam alur rim supaya kita boleh letak apa? Tali Sawat. Okey, apa fungsi takal? Baik, cikgu. Fungsinya, takal berfungsi untuk menggerakkan suatu objek seperti memutar drum mesin basuh setelah dihubungkan dengan motor menggunakan tali sawat. Ya, jadi takal ni berhubung dengan motor dan tali sawat. Okey, jadi bila tali sawat tu akan memusingkan drum. Okey, seterusnya yang akhir sekali dalam kategori komponen mekanikal ialah tali sawat. Okey, tali sawat Okey, tali sawat ialah sejenis tali yang biasa yang menghubungkan dua atau lebih takal. Jadi kalau kita lihat tali sawat ni ada di macam-macam tempat lah. Kalau kita pernah tengok enjin kereta, di bahagian dalam kereta tu ada fungsi tali sawat ni. Kalau kita lihat mana lagi ada tali sawat ni dekat bahagian mana lagi? Enjin selalunya di bahagian enjin lah, kat motor pun ada. Okey, ini ialah bahagian tali sawat. Okey, tali sawat ni Aiman, Ya. tali lah. Secara asasnya ialah tali. Okey, Aiman, apa fungsi tali sawat? Baik, cikgu. Fungsi tali sawat berfungsi untuk memindahkan putaran yang dihasilkan oleh motor ke takal. Ya, jadi tali sawat ni ialah penghubung lah. Penghubung di antara motor dan takal. Jadi kalau motor tak ada, motor tak berfungsi, maknanya takal pun tidak akan berfungsi. Sebabnya tali sawat ni tidak, selalunya tali sawat akan berpusing lah. Okey, setakat ni Aiman. Ya. Dengan penerangan yang cikgu berikan, ada 6 komponen. Baik. Komponen yang pertama tadi elektrik, komponen yang kedua ialah elektronik, dan komponen yang ketiga mekanikal. Baik. Cikgu dah terangkan apa isi komponen tu, setiap komponen tu, jadi setiap fungsi cikgu dah terangkan. Okey, setakat ni Aiman, ada soalan? Saya ada satu soalan lah, cikgu. Okey. Kalau salah satu daripada komponen tersebut rosak, adakah mesin basuh masih boleh bergerak, cikgu? Okey, selalunya sekiranya rosak. Mesin basuh ni dia akan hantar arahan kepada panel kawalan. Dekat panel kawalan kita akan nampak apa yang masalah yang dihadapi oleh mesin basuh tersebut. Jadi kat situ Aiman dah dapat faham setiap komponen yang terdapat dalam mesin basuh tu berkaitan lah. Dia bergantung di antara satu sama lain. Jadi kat sini cikgu nak tambah sedikit lah Aiman. Baik, cikgu. Okey, dalam elemen dalam komponen mekanikal tak semestinya takal dan tali sawat. Kita ada gear dan gegancu. Kita boleh kategorikan sebagai komponen komponen mekanikal. Sebab gear ni kita lihat pada motosikal pun ada. Kalau gegancu ni basikal. Okey. Jadi kat situ dia ada apa nama ni kena mengena dengan komponen mekanikal. Okey, cikgu buat tambahan sedikitlah untuk dua benda tu. Okey, seterusnya. Baik. Seperti yang dijanjikan, yang cikgu beri perhatian kepada Aiman supaya Aiman tumpukan perhatian kepada cikgu ialah
kita akan buat latihan pengukuhan. Okey, jadi dekat depan Aiman tu, cikgu dah sediakan satu papan. Baik, cikgu. Jadi Aiman kena kelaskan. Di antara dua maklumat yang cikgu bagi tu, mana satu dikategorikan sebagai plug 3 pin dan mana satu dikategorikan sebagai motor. Okey, jadi Aiman cuba Aiman baca dulu. Baik, baca cikgu. dulu dekat bahagian dia punya pembayang tu. Saya mewakili kawan-kawan saya di rumah sana untuk menjawab soalan ni, cikgu. Plug 3 pin menyambungkan perkakasan elektrik kepada bekalan kuasa elektrik. Kebanyakan perkakasan elektrik di rumah menggunakan plug 3 pin. Jadi plug 3 pin sudah semestinya di bahagian atas lah, cikgu. Ya, plug 3 pin kan kita tengok kat sini, gambar tu. Nampak ada 3 tamatan. 1, 2, 3. Okey, saya lekatkan cikgu Lekat. Okey, betul. Okey, seterusnya. Okey, dia tak ada pilihan lain. Tak ada pilihan Itu lain. ialah jawapannya untuk motor. Cuba Aiman baca. Okey, saya kita baca. ulang balik supaya murid di rumah dia ingat. Dia faham apa fungsi motor yang sebenarnya. Baik. Motor akan dihubungkan dengan komponen mekanikal lain, contohnya takal dan tali sawat untuk memusingkan drum mesin basuh. Yes. Okey, motor akan dihubungkan dengan komponen mekanikal lain. Okey, jadi kat sini tadi cikgu ada tambah 2 lagi komponen mekanikal selain daripada takal dan tali sawat. Apa tu? Takal dan tali sawat, ada kita ada gear. Gear, bagus. Satu lagi saya lupa lah, cikgu. Okey, lagi satu Pemacu. Bukan pemacu. Apa itu? Gegancu. Gegancu. Gear, Tak salah tau. Gear dan gegancu. Gegancu. Jadi gear tu nak Baik. gerak, kita selalu gunakan rantai lah. Okey, setakat ni penerangan cikgu dah bagi. Selepas ini, cikgu akan buat kuis lagi dengan Aiman. Baik. Untuk kita tahu setiap komponen yang terdapat dalam elemen elektromekanikal. Tapi sebelum tu, cikgu, apa kata kita berehat seketika? Baik. Murid-murid nak tahu apa lagi yang menarik akan cikgu kongsikan selepas ini? Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Pada hari ini kita dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 6, kenali elemen elektromekanikal. Baik, cikgu, kita dah belajar macam-macam lah tadi pada awal sehingga ke sekarang. Jadi mungkin apakah rumusan yang boleh cikgu lakukan untuk mata pelajaran ataupun topik kita pada hari ini? Okey Aiman, alhamdulillah hari ini kita dah berjaya menghabiskan 2 standard pembelajaran. Yang pertama 521 iaitu menyatakan elemen elektromekanikal dan yang kedua iaitu menerangkan elemen elektromekanikal. Okey, yang pertama tadi dalam menyatakan elemen elektromekanikal kita dah kenal pasti 3 benda. 3 komponen lah. Apa komponennya Aiman? Cikgu ulang lagi sekali sebab komponen? bila kita mengulang ni kita akan lebih mengingati. Baik, cikgu. Okey. Kita ada elektrik. Bagus. Kita ada elektronik. Bagus. Dan yang ketiga kita ada mechanical. Okey, bagus. Itu pun lupa lagi, cikgu. Okey. Aduh. Tak apa. Kita akan ulang lagi. Okey, yang kedua tadi yang pertama kita dah kenal pasti 3 komponen tu lah. Okey, yang kedua menerangkan elemen elektromekanikal. Kita dah tahu dan faham setiap fungsi komponen yang kita pilih, iaitu kita pilih perkakasan mesin basuh. Apa yang terdapat dalam mesin basuh tu kita dah tahu setiap fungsi setiap komponen tersebut. Jadi lepas ni contoh tak bergerak, kita dah tahu dah komponen apa yang rosak sebenarnya. Contoh drum tidak berpusing. Kita dah tahu dah, secara ringkas ni kita dah tahu dah. Oh, drum tak pusing mungkin motor, mungkin takal, mungkin tali sawat. Jadi kat situ kita dah tahu dah. Secara amnya kita dah dapat menilai apa kerosakan pada mesin basuh tersebut. Okey. Jadi cikgu yakin anak-anak murid di rumah dah
berjaya mengikuti sesi cikgu dan faham apa yang cikgu terangkan langkah demi langkah ni. Cikgu harap murid di rumah boleh aplikasikanlah. Dan sekiranya cikgu-cikgu kamu tanya, kamu boleh jawab terus. Tak tapi cikgu tak tahu Aiman. Ya, cikgu. Cikgu akan uji lagi sekali. Oh, Okey. baik cikgu. Cikgu akan uji Aiman lagi sekali sebab tadi Aiman pada mulanya masih ada Keliru sikit tu. keliru sikit. Jadi Aiman, cikgu akan teruskan dengan latihan pengukuhan cikgu di mana cikgu dah sediakan. Kali ini tadi ada, selalunya setiap sesi Aiman akan dapat satu je papan latihan. Tapi kali ini cikgu bagi 2. Okey. Okey. Ada 2 papan untuk Aiman. Kita sama-sama murid di rumah dan di sini untuk buat. Okey. Jadi kita pilih satu dulu. Aiman nak buat yang mana satu dulu? Saya yang buat warna oranye ataupun yang warna biru? Kita buat warna oranye dulu, cikgu. Okey, kita buat warna oranye dulu Okey. Kalau warna oranye tu, kalau kita lihat kat situ ialah nama perkakasannya ialah yang pertama kita ada panel kawalan. Panel kawalan. Yang kedua kita ada sensor. Ada sensor. Kalau yang ini kita kategorikan sebagai komponen apa? Elektronik. Elektronik. Bagus Aiman. Aiman dah berjaya. Tadi dah dapat 4 bintang. Okey. Cikgu tambah lagi 1 bintang. Okey, terima kasih. Sebab cikgu. ini simple, mudah je soalan. Okey Aiman. Okey. Untuk panel kawalan, apa fungsi untuk panel kawalan? Cuba Aiman pilih. Untuk fungsi panel kawalan, mengawal keseluruhan sistem elektromekanikal, contohnya mengawal kelajuan putaran ram mesin basuh. Betul. Jadi panel kawalan ni ialah fungsinya memang secara amnya ialah untuk mengawal, memberi arahan untuk dan sebagainya, menerima arahan, memberi arahan dan sebagainya. Jadi itu ialah panel kawalan. Nak tak nak, macam kita punya alat kawalan jauh yang Aiman pegang tadi tu. Yang tu. Ni cikgu? Itu dikategorikan sebagai apa? Memberi arahan dan menerima arahan. Okey. Okey, seterusnya. Apa tu? Seterusnya sensor. Sensor. Okey, sensor akan mengesan perubahan dan menghantar isyarat elektrik kepada panel kawalan untuk tindakan selanjutnya. Contohnya apabila sensor mengesan ketidakstabilan putaran ram mesin basuh, drum tersebut akan berhenti berputar. Ya, okey. Jadi itu sensor. Jadi sensor ni macam cikgu terang tadi, sensor dia ada banyak jenis lah. Tak semestinya sensor keseimbangan drum, tidak. Sensor ada banyak. Sensor untuk menyukat suhu air ada. Sensor untuk menyukat ketinggian air ada. Jadi sensor ni tak semestinya dalam ni ialah keseimbangan drum, tidak semestinya. Sebenarnya dalam mesin basuh pun ada juga sensor menyukat ketinggian air tu, tapi juga tak masuk dalam ni. Yang kita selalu guna tadi fungsinya kita nak keringkan pakaian, jadi yang ada kena mengena dengan kering pakaian ialah keseimbangan drum. Oh, baik cikgu. Okey, seterusnya kita dah selesai awal tadi kita dah jawab komponen elektrik, kemudian elektronik. Seterusnya ialah cikgu nak uji Aiman komponen mekanikal. Sama juga ada 2, takal dan tali sawat. Okey, yang pertama, untuk takal, apa fungsi takal Aiman? Okey, berfungsi untuk menggerakkan sesuatu objek seperti memutar drum mesin basuh setelah dihubungkan dengan motor menggunakan tali sawat. Ya, okey, bagus. Okey, jadi takal ni kita mesti dah maklum dia adalah penghubung lah di antara tali sawat dengan motor. Okey, jadi itulah untuk fungsi takal. Jadi kalau Aiman tengok takal ni dia ada alur rim lah kat tengah tu. Okey, alur rim berbentuk bulat, ada alur rim untuk kita letak tali sawat dalam dia. Okey, seterusnya ialah akhir sekali untuk hari ini ialah komponen apa Aiman? Tali sawat. Tali sawat. Okey. Jadi tali sawat berfungsi untuk apa Aiman? Berfungsi untuk memindahkan putaran yang dihasilkan oleh motor ke takal. Jadi nak tak nak kita kena ada penghubung. Penghubungnya ialah apa? Tali sawat. Jadi kat situ kita dah boleh faham dah. Okey, nak tak nak tali sawat ni kena ada. Nak tak nak motor ni kena ada. Nak tak nak plug 3 pin ni kena ada. Punca plug 3 pin tak ada, makna keseluruhan mesin basuh tidak boleh berfungsi. Okey, cikgu, bagaimana dengan prestasi keseluruhan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu? Okey, alhamdulillah Aiman berjaya menguasai kedua-dua standard pembelajaran tu.
Yang 521 dan 522. Cikgu ucapkan tahniah kepada Aiman dan cikgu berharap murid-murid di rumah pun sama seperti Aiman. Contohilah Aiman sebab dia berjaya menguasai kedua-dua komponen yang kita nak hari ini. Berapa bintang cikgu nak bagi kepada saya? Berapa bintang? Jadi sebab Aiman dah jawab keseluruhannya, cikgu bagi tadi dah 5, cikgu bagi 10 bintang. 10 bintang. Okey, baik cikgu. Di manakah kita nak dapat bahan-bahan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu? Okey, untuk bahan-bahan ni, untuk murid di rumah, murid boleh dapatkan di Sumberku lah. Sumberku. Kat situ cikgu ada sediakan nota, cikgu ada sediakan latihan. Okey, baik. Kita nak ucapkan terima kasih kepada cikgu. Jadi dekat rumah sana kalau ada rosak dan sebagainya, pastikan anda buat kerja ni biarlah dalam keadaan selamat. Betul cikgu? Ya, betul. Dan inilah orang kata walaupun kita berada di rumah, kita mampu untuk repair sikit-sikit lah kan. Nanti suatu hari nanti boleh jadi satu kejaya kita. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada cikgu kita pada hari ini dan terima kasih kepada murid-murid yang terus setia bersama dengan kita. Saya Aiman Sufian mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.